Masih bincangkan tentang istidraj ya. Kita takut sekali istidraj ya. Kita sangka kita dapat nikmat, kita sangka kita jadi wali, ya Allah. Kita sangka kita istimewa, rupanya kita teristidraj oleh Allah Ta'ala. Nombor 1 ya, nak sedar kita istidraj tak istidraj, kita tengok orang lain dapat, kita dapat tak. Kalau orang lain biasanya, orang lain tak dapat, kita dapat. Yang namanya istidraj itu sangat special. Bukan setakat biasa-biasa je tu. Biasa-biasa pun boleh jadi istidraj juga. Biasa yang namanya istidraj yang lagi special. Yang orang lain semua tak dapat, kita dapat. Kita dapat jadi imam, kita dapat bersyarah kuliah, kita dapat mengobati orang, sembuh. Boy, bukan main lagi ya. Allah, bukan dihembus saja sembuh. Allah ya. Kita dapat yang orang lain tak dapat. Kemudian kita tengok, kita ada tak dosa yang orang lain tak buat? Rasanya ada tau. Biasanya orang itu dia ada dosa yang orang lain tak buat. Allah, kok dia dapat itu tanda istidraj. Baiklah, kita tak ada dosa yang orang lain tak buat, tapi kita kok dapat ihsan apa orang lain buat? Pasal kita ada satu dosa. Dosa apa? Dosa angan-angan. Dosa angan-angan nak pangkat, dosa angan-angan nak kedudukan, dosa angan-angan nak rasa kita ni ada kebolehan dan keistimewaan Allah, dan Tuhan beri. Kita katakan, dia takutilah kita nak Tuhan beri. Kalau kita nak Tuhan tak beri, tak apa. Kita nak Tuhan beri, tapi yang Tuhan beri itu bukan sebagaimana yang Allah Ta'ala beri kepada kekasih-kekasihnya ya. Kita baca awal-awal kemarin, jangan tertipu. Kadang-kadang Allah Ta'ala memakaikan pakaian kekasihnya kepada musuh-musuhnya. Pakaian kekasihnya itu siapa? Pada wali-walinya, orang salihnya. Maka pakaian, apa maknanya yang dipakaikan itu maknanya dianugerahkan. Tetapi rupanya orang itu musuh Allah. Maka yang dianugerahkan semua itulah pakaian-pakaian palsu belaka. Pakaian palsu belaka. Dan Tuhan punya diri rasa dia sama dengan yang lain semua Allah, tapi sebetulnya dia tidak sedar diri ya. Dan barang siapa tak dia mengenal ia segala bala yang telah aku sebutkan akan dia, maka iaitulah orang yang diistidraj, padahal dia tiada tahu akan dirinya diistidraj. Allah ya, dia tak tahu yang diistidraj, dia tak tahu akan bala-bala itu dia dah istidraj. Tadi kita dah bilang bab tawakal. Orang-orang yang orang-orang yang khauf, itu pun ada istidraj. Bukan hanya kita bilang orang boleh sembahyang saja itu istidraj, orang-orang boleh mengajar saja itu istidraj. Orang yang tawakal itu pun, kalau kau tak tahu apa bahaya dalam tawakal, itu bermakna kau dapat istidraj. Apa pun yang kita dapat, sebab itu Imam Ghazali tak tinggal ya. Dia kalau mengajar sesuatu perkara mesti tahu kebinasaannya. Orang yang tak tahu kebinasaannya itu bermakna istidraj. Hatta kahwin sekalipun. Kahwin nanti sebut fadilat berumah tangga, dan kemudian kebinasaan berumah tangga, iaitu bahayanya. Kalau engkau kahwin setakat kau fadilat. Oh, anak kahwin, anak punya sembahyang pahala sekarang 70 kali ganda. Oh, anak sudah kahwin, anak punya status begini. Tapi dia tak tahu kebinasaannya, kita kena istidraj. Apa benda pun yang kita tak belajar, dia punya bahaya di sebaliknya, itu namanya istidraj. Apa pun, tengok apa bahayanya. Dapat pangkat jadi cikgu, tengok apa bahayanya jadi cikgu. Jadi cikgu amanah anak orang. Jadi cikgu ajar betul-betul. Jadi cikgu bukan hanya budak tu setakat lulus saja, tapi budak tu lulus zahir dan batin. Ilmu ni bukan hanya mempandaikan dia, tetapi mensenonohkan dia. Umpamanya ya. Kalau kau tak tahu dia punya bahaya-bahaya di sebalik sesuatu tu, istidraj namanya ya. Istidraj. Kita diberikan boleh puasa, rajin puasa. Apa bahaya di baliknya? Kadang-kadang sampai melemahkan badan kita. Apa bahaya baliknya? Orang lain tak buat, kita buat. Allah, takut kita rasa kita special pada orang lain. Itu kalau kau tak tahu bahaya dia tu, kau jatuh istidraj. Pakai serban, orang lain tak pakai, tak semua banyak orang pakai, kita pakai. Apa bahayanya? Boleh jadi riak, boleh jadi apa semua. Kalau ada bahaya, bermakna kau buat kerana Allah. Kalau tak erti bahaya, bermakna kau buat kerana nafsu. Kalau tahu bahaya, buat kerana Allah, bermakna jaga. Takut reject, takut rosak, takut tak diterima oleh Allah, takut aku buat tapi tak dipandang oleh Allah. Apa pun, kalau kau tak tahu bahayanya, tak tahu kebinasaannya, bermakna kau dah kena istidraj. Itu maksud yang sebut tadi ya. Hai anak Adam, jangan terpedaya engkau sebab banyak ilmumu, kerana beberapa orang yang berbuat amal padahal menyangka mereka itu bahawasanya amalnya itu kebajikan, maka tiba-tiba amal itu kejahatan.
Dan dengan sebab yang demikian itu, nyata bagi mereka itu daripada Allah Ta'ala barang yang tiada ada mereka itu menyangka mereka itu akan dia. Maka bicarakanlah olehmu akan dia. Ya Allah, ya. Mereka nyangka mereka beramal, tetapi mereka buat dosa. Datang masjid bukan dapat pahala tau, dapat dosa. Pasal apa? Tak dia datang kecuali mesti dipilih kain apa dia nak pakai, baju apa dia nak pakai, syal warna apa dia nak pakai. Pasal apa? Orang tengok biar lawa, biar sigak. Jadi begitu hari-hari dia jadi apa? Jadi bukan peragawan. Jadi dia memperagakan kain pelikat dia. Jadi pakai mesti matching. Pakai memang, ingat ya, bikin apa semua memang kena senonoh ya. Bukan bermakna orang yang bikin itu bikin yang kerana ikhlas saja maka tak senonoh ya. Pakai baju pun asal boleh, pakai apa pun asal boleh, bukan ya. Bukan. Pakai baju memang kena tertib, pakai baju memang kena elok, pakai apa pun kena, bikin apa kena sebaik mungkin. Kenapa? Rasulullah bikin baik. Kenapa? Allah cantik, suka yang cantik. Kenapa? Allah suka kita menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bikin apa semua kena senonoh, tapi deminya bukan sedikit demi manusia tidak ada. Biar orang pandang, biar orang kasih markah, biar orang kita bilang senonoh, biar orang tengok baju kita matching, serbannya, songkoknya, semuanya matching. Kalau purple semua. Kalau hijau semua. Bukan kerana manusia. Nanti yang ditakuti apabila nak mati, dia sangka dia ada pergi jemaah, dia sangka dia ada baca Quran, dia sangka dia ada mengajar Allah. Tapi dia tengok, loh kok tak ada pahalanya malaikat. Itu kau bilang mengajar. Kau bukan mengajar, kau hanya mentayangkan kepetahan cakapmu, kefasihanmu. Itu kau bilang sembahyang. Kau bukan sembahyang, kau hanya menampilkan dirimu, kau buat persembahan depan makmummu. Itu yang kau bilang pakai serban. Sedang kau berbangga dengan apa dipandang oleh orang. Kalau tak itu semua dari dipayangkan semua dapat pahala, rupanya dosa. Ya Allah, maka kena hati-hati. Kalau tidak, hasil apa-apa semua bukan namanya ibadat, itu namanya kena istidraj, kena tipu ya. Macam mana nak tebus balik ketika itu? Tebusnya dari sekarang. Kita imbas. Sebab itu jadi orang kena banyak tafakur. Jangan free time tak ada kerja bersiul-siul, ada bekerja apa asyik pergi exercise saja. Exercise jugalah, tapi macam dah free time sangat. Allah, macam free time sangat. Bikin sesi itu, bikin sesi ni, macam dah tak ada kerja sangat. Tafakur, dosa kita banyak ada satu. Tafakur, amal kita pun dah banyak, tapi amal yang tulen ke amal yang palsu. Tafakur, ingat segala dari kecil, daripada akil baligh aku ada sembahyang tarawih. Ingat masih daripada akil baligh aku ada dosa sekian, itu dah tentu kena taubati. Ingat aku ada amalan dan dikemaskinikan. Macam doa akhir tahun kita, atas segala amal yang telah aku lakukan, aku harap pahala yang kau janjikan pahalanya, maka janganlah aku dihampakan dari pahalanya, anugerahnya. Itu minta tak istidraj satu. Itu paling tidak setahun sekali minta supaya tak diistidraj, supaya pahala kita dapat hasil. Kalau dapat buat amal tapi tak dapat pahala, itu namanya istidraj. Ya, sedang cakap istidraj itu dapat amal tapi tak dapat pahala, itu namanya istidraj. Jadi semak apa yang kita dah buat. Aku dah mengajar, aku dah kuliah, aku dah pakai serban, aku dah bangun malam, aku dah baca itu, aku dah khatam, aku dah ini. Betul ke sudah? Yang aku buat tu kerana Allah ke tidak? Yang aku buat tu ikut SOP Allah Ta'ala ke tidak? Yang aku buat tu diredai oleh Allah Ta'ala ke tidak? SOP ikut SOP Allah. Kadang-kadang kita cek, Alhamdulillah semua SOP Allah Ta'ala. Niatnya kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa SOP paling besar sekali lah, niatnya kerana Allah Ta'ala. Ada ke tidak? Kalau tak ada, kalau kasih istighfarkan, kau kemaskinikan, supaya sebelum mati nanti kau tak payah ketika itu menjerit-jerit nak minta di-clearkan, nak minta dikemaskinikan. Ketika itu dah tak ada time lagi ya. Hai anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui ia akan segala amal kamu, dan mencuba ia akan kamu dengan menyuruh dan menegah, dan dengan memberi nikmat, dan dengan memberi bala, hingga mengetahui siapa yang mahu mengerjakan suruhnya dan siapa yang mahu meninggalkan tegahnya. Allah Ta'ala suruh kita ibadat, tegah kita daripada maksiat ya. Allah Ta'ala suruh kita beramal dan menegah kita daripada dosa. Allah berikan kita nikmat dan Allah Ta'ala tahan daripada kita nikmat. Allah berikan kita bala dan Allah Ta'ala angkatkan daripada kita bala. Semuanya untuk tengok kita ni takwa ke tidak. Ingat ya, semuanya itu bukan kerana Allah Ta'ala tak tahu.
Memang Allah Ta'ala sudah tahu, tetapi nak menzahirkan apa yang dah Allah Ta'ala tahu. Jadi kau tahu sendiri diri kau. Jadi apabila kita mati tak nampak tak ada markah, kau jangan nak salahkan siapa, kecuali kau tahu diri kau. Bikin apa semua zero belaka, ya, zero belaka. Kena cek ya amalan kita semua tu ya. Mudah-mudahanlah kita lolos ya. Dan siapa yang mahu meninggalkan nikmat dunia, dan siapa yang mahu syukur akan dia, dan siapa yang mahu sabar atas balanya daripada kami, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu a'malakum walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui akan segala amal kamu, dan sungguh-sungguh kami cuba akan kamu hingga kami ketahui akan yang bersungguh-sungguh daripada kamu dan yang sabar daripada kamu, dan kami cubakan akan khabar kamu. Ya Allah, maka dites ya hingga kami mengetahui. Oh, kalau tak tes Allah Ta'ala tak mengetahui, jangan. Allah Ta'ala memang sudah mengetahui. Untuk kami zahirkan apa yang kami sudah mengetahui. Untuk kami zahirkan kepadamu bahawasanya kalau kamu kena azab, kamu jangan banyak komplain. Tapi saya sudah sembahyang. Itu macam punya sembahyang. Kau tengok kita sembahyang hatimu macam mana. Allah. Ada satu orang kita mengenal beliau disebut ya. Dia baca Quran sambil jalan baca Quran. Kali tengah dia lalu, ada satu orang lalu sebelah dia jalan. Tengah jalan, ada satu orang jalan. Dia tengah berselisih dengan orang tu aja, bacanya kuatkan sikit lah. Dihaluskan sikit lah bacaannya, dielokkan sikit. Umpamanya lah, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun. Umpamanya lah, pasal dengan orang tu, jadi begitu, sikit aja. Dia tidur. Ubah tiun. Ubah tiun. Betul. Pasal orang ada dengar, dia ubah tiun ya. Pasal dia dengar. Maka dia tengah tertidur, terlena, dia tengok malaikat sedang menulis. Sekali, Rabbuka wa makala, umpamanya tu. Kok kau tak tulis? Aku dah baca. Kau tak baca. Itu hanya kau persembahkan depan orang itu. Maka bahagian itu masuk dalam rekod dosa. Mempersembahkan bacaan pada orang. Tak masuk dalam rekod bacaan. Begitu ya, lopong. Begitu. Agak-agak kita berapa banyak agak-agaknya, mungkin dari awal sampai akhir, mungkin daripada takbir sampai salam. Allah, cek tuan-tuan sekalian, dengan ini tak payah, tak bukan untuk kita, untuk Allah Rabbul Alamin. Dengan Allah tak payah malu, dengan Allah Ta'ala ramongso, ngaku saja. Dengan Allah tak payah bilang. Dengan orang, taklah aku tak gitulah, aku ikhlas kok. Taklah aku bikin, siapa bilang kok dengan orang tak kisah. Kau ngaku pun aku tak tahu. Kau ikhlas ke tak ikhlas pun aku tak nampak baca tingkau. Kau ikhlas, bagus. Saya ikhlas kok. Saya kalau sembahyang paling ikhlas lah saya. Ya pun bagus, alhamdulillah. Aku pun nak belajar juga begitu umpamanya ya. Yang kita bicara ni bukan nak jawab depan ustaz, bukan siapa tanya, Rabbul Alamin akan tanya. Baik kita setiap hari-hari Allah sebab itu Rabbana taqabbal minna, terima daripada kami yang ada rosaknya, yang ada cacatnya, yang ada jeleknya, yang ada lopong-lopongnya, yang ada keropos-keroposnya, semua minta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lopong tu apa? Lopong lubang. Bolong lubang. Lopong pun lubang juga. Keropos dia tak solid dalamnya tu, porous orang putih bilang. Begitu semua tu. Maknanya tak solid, dalam tu bersagang-sagang tu keropos. Begitu ya. Jadi minta semua Allah Ta'ala, kita tengok, ngaku aja sudah. Bukan dengan siapa. Tak ada siapa tak suruh kita lapor dengan siapa pun. Dengan Allah yang akan semak amalan kita. Ya Allah, aku ngaku ya Allah. Sebab itu tumbuhlah rintihan macam Imam Haddad ni rintihan. Padahal dia sembahyang paling banyak, ibadat paling banyak. Waktu duha, dia punya sembahyang awabinya, tambahan daripada selepas sembahyang sunat duhanya yang 8 rakaat, dia tambahnya paling tidak 100. Ada riwayat 200, ada riwayat mengatakan 300. Itu pun dengan rintihannya. Itulah orang-orang yang dah banyak amal tapi takut dosa lantaran amal. Takut dosa lantaran amal, maka teruslah minta dan timbullah rayuannya, timbullah rintihannya, timbullah segala tangisannya kerana takut dia ditindak oleh Allah Ta'ala. Dah amal, kadang dah amal ada takut.
Kadang dah amal, dah tak amal, dah tak takut. Dah amal takut. Takut itu dijadikan bukan sebagai satu amal oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan amal, ya habislah maknanya. Ya, maknanya tak ada nilai. Sangat-sangat ditakuti. Ya. Bermula manusia tu antara taufik dan khazlan, iaitu orang yang duka cita, ya. Dapat taufik ataupun dapat khazlan. Nama anak jangan nama siapa namanya, Nur Khazlan. Cahaya orang duka cita. Kadang orang kasih nama anak macam-macam pesen tau. Itu tukar. Dia macam-macam namanya berjambul-jambul namanya. Kita kasih tukar nama apa, Osman. Tak nak pula. Dia suka tingkau. Ambil nama jangan nama yang cantik, jangan sempena. Jangan nama yang ada hanya pandang dia punya gubahannya, tak juga pada hanya makna, tapi pada sempena. Lebih baik, ya. Baik. Bermula, erti taufik itu menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadat. Dan erti khazlan itu tiada menolong Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadat. Orang yang dapat taufik, Allah Ta'ala bantu dia buat ibadat. Allah dorong dia buat ibadat. Allah bukan hanya dorong dia buat ibadat, setiap ketika melakukan ibadat, dan supaya Allah Ta'ala piara hatinya, jangan rosak dengan ibadat. Itu orang dapat taufik. Allah Ta'ala piadakan dia daripada riak. Allah sedarkan dia daripada ujub. Allah Ta'ala ingatkan dia supaya cek. Allah Ta'ala kejutkan dia supaya doa jangan istidraj. Begitu, ya. Itu orang-orang yang dapat taufik, dia akan terdorong buat ibadat dan menyempurnakan ibadat zahir dan batinnya. Dan erti khazlan itu tiada menolong Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat ibadat. Maka tiada sayogianya bagi orang yang beroleh taufik itu bahawasanya berpegang ia atas taufiknya, dan tiada takut ia akan tipunya. Dan tiada sayogianya bagi orang yang khazlan itu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang dah dapat taufik itu jangan sangka bahawasanya dia tu dah selamat dah. Jangan bergantung bahawasanya aku dah dapat taufik hidayat. Memanglah betul, tapi jangan rasa jangan bergantung dengan taufik itu. Jangan rasa kau sudah mulia dan mencapai dan menerima anugerah. Masih takut murka Allah. Masih takut murka Allah. Dah tu, ya. Kita belajar ada bab khauf, ada bab raja. Bagi orang yang sudah dalam ibadat kena tambah khauf. Kau tidak, kau dapat jadi ghurur. Bahawasanya kau tertipu, kau sangka bahawasanya kau adalah dah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang ada maksiat banyak pula, kena ada raja, kena harap pada Allah Ta'ala. Jangan timbul putus asa. Jangan timbul putus asa. Semua tu permainan syaitan, ya. Yang dah buat ibadat pun kena jaga, yang tak buat ibadat pun kena jaga. Yang tak buat ibadat kena pandang buat ibadat, mulia kau buat ibadat. Yang tak buat ibadat pandang buat ibadat. Aku punya ibadat ni pun belum tentu yang beri hidayat Allah, tapi dia terima ke tidak, aku pun takut. Kalau tak terima aku dengan kau sama juga. Besok kau dapat hidayat, kau ibadat dan baik mengibadat, kau jauh lebih cemerlang nanti yaumil akhir, ya. Terkadang-kadang melihat di dalam tidur oleh seorang, bagi seorang sebagai lihat yang salih itu, iaitu istidraj daripada Allah Ta'ala. Seperti katanya, aku lihat akan dikau dalam tidurku seolah-olah engkau itu daripada isi syurga. Itu, ya, itu namanya busyra, ya. Kadang-kadang syaitan goda kepada kita, kadang-kadang menerusi orang lain. Hati-hati. Kita mimpi jumpa Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun seorang utusannya, Syekh Abdul Qadir Jailani kirim salam untukmu. Dia rindu ahlinya. Siapa ahlinya? Kamulah. Oh, ya ke? Wah. Kita pun bangun. Oh, ya ke tidak? Ya ke tidak? Ya Allah, aku berlindung. Janganlah, ya Allah. Janganlah aku ujuk riak, ya Allah. Kali besok lusa orang pula, Ustaz, semalam saya mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, sampaikan salam pada Ustaz kau. Maknanya mimpi aku tu confirm lah, betul. Kalau sampai orang lain pun nampak, takkan nak bermana Syekh Abdul Qadir ni kirim salam sama aku. Amboi. Setan boleh sanggup begitu tau. Setan dia tengok dengan kita ada berjaga-jaga, menerusi orang lain.
Jadi kalau orang mimpi kita apa-apa, kan orang mimpi kita kan macam-macam, orang lapor kita mimpi lupa itu, mimpi gini semua. Ya, terima kasih ya, doakan. Dah itu aja. Kemudian terus kau kontak sama Allah. Ya Allah, kau juga yang mengetahui apa yang fulan nampak. Kau jangan nafikan. Tak ada lah tu, bohong lah. Tak ada anak, tak ada mimpi kerja berkaya ni. Tak ada. Oh, yang ada pula. Sudah ya. Kalau orang itu, ya, terima kasih ya, doakan saya ya. Terima kasih. Dan jangan banyak story. Jangan kau rasa excited pun dengan mimpi itu. Terus ngadu sama Allah. Ya Allah, kau maha mendengar apa yang sahabat aku tadi khabarkan aku. Kau juga mengetahui apa yang dia nampak dalam mimpi dia itu, ya Allah. Aku berlindung, ya Allah, daripada segala keburukan dan kejelekan, ya Allah. Terus kembali kepada Allah Ta'ala. Itu paling selamat. Jangan terus kau dah 3 orang ya mimpi. Kau pun rasa, kau pun ada, mungkin kau pun nanti yang kali kau pergi kau jumpa pergi makam Syekh Abdul Jalan ni, kau doa, kau tak panggil, kau panggil Kadi. Dan kau nak pada member dia. Pasal dia kirim salam kau 17 kali. Begitu ya. Ada orang begitu ya. Dia boleh macam-macam ya firman. Habis kalau betul macam mana? Kalau itu betul, tanda itu betul, dia tidak akan tanda benda baik, tak akan timbul buruk, betul tak? Tanda benda itu baik, kau tak akan timbul ujuk. Tak akan timbul ujuk, tak akan timbul riak, dan kau tak akan rasa seronok dan melonjak. Itu tanda betul. Kalau tak tanda dia bukan betul, kau akan timbul ujuk dan riak, dan kau pun terus mengada-ngada. Tanda dia betul ialah kalau benda tu betul, maknanya dia baik. Kalau benda baik, takkan bawa buruk. Maka dengan kesan mimpi itu membuat kau mungkin takut, membuat kau mungkin tawaduk, mungkin kepelihara, diharapkan mudah-mudahan mimpi itu betul. Tetapi kalau dengan mimpi itu membuat kau rasa macam aku dah capai, aku dah dikenal, aku dah itu gini, itu confirm bukan baik. Begitu ya. Itu kerana apa itu kira kau dah masuk dalam perangkap syaitan. Macam-macam dia berlakon tau. Mimpi. Saya bekerja lani kirim salam itu. Saya mimpi itu pakai baju hijau jalan sebelah Habib Umar. Anak timbalan dia. Astagfirullah. Banyak begitu ya. Orang nak cakap kita jangan bilang bohong itu, bohong. Jangan. Kalau betul, ya alhamdulillah. Cuma bilang apa? Terima kasih ya, doakan saya ya. Terus kau jangan tanpa ya benar. Ya, apa dia cakap? Dia bilang apa tak? Dia bilang apa tak? Ada. Begitu ya. Udah gitu aja. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Doakan saya selalu ya. Dan terus kau ngadu Allah Ta'ala. Paling safe kau balikkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau juga mengetahui apa yang fulan sudah nampak ya Allah. Peliharakan aku ya Allah. Tetapkan iman ke Allah. Kembali pada Allah. Jangan berpegang. Sudah ibadat pun jangan pegang pada taufik. Ini kan pula setakat mimpi orang. Bila jangan berpegang tu bermakna apa? Jangan bergantung dan jangan seronok dan jangan iktiraf dan jangan bangga. Maknanya jangan berpegang ya. Semua tuan-tuan guru ni dah tahu trik-trik syaitan semua dia dah tahu. Maka dia tulis kat sini. Anggap kalau kita tak baca ni mungkin kita tertipu tak? Ya mungkin ya. Kita mungkin tertipu. Allah. Khususnya kalau dah tengah sakit-sakit je. Khususnya kalau dah banyak ibadat. Orang lama mimpi nampak kita gitu gini. Oh, barangkali aku sudah dapat kedudukan. Khususnya ketika nak mati ya. Ketika nak mati, kita dah tahu kita ada sakit yang susah, ada harapannya. Kemudian orang bilang, Pak Haji, semalam saya mimpi tahu Pak Haji dengan arwah abang Pak Haji. Dua-dua pakai baju putih kat tempat indah sekali, banyak taman-taman bunga. Kau rasa maknanya syurga lah tu aku. Astagfirullah. Ketika itu mungkin kau nangis, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Ketika itu kau minta. Takut last moment sebelum mati kau dah rasa begitu. Orang salih apabila dikhabarkan makin menangis. Makin nangis, makin takut ya. Baik. Bermula asal istidraj itu lupa ia akan Allah Ta'ala dan kaya ia dengan yang lain daripadanya dan bergantung ia dengan barang yang lain daripadanya dan berpaling ia daripada Allah Ta'ala kepada yang lainnya. Jadi tak ingat Allah. Dapat nikmat, ingat dia rasa diri dia yang bagus. Orang mimpi apa-apa dia rasa diri dia yang layak. Dia terus tak ada refer balik pada Allah. Dia tidak kembalikan pada Allah. Dia tak teringat dia pada diri dia tak ingat dia tu masih banyak dosa. Pada dirinya dia tak teringat dia masih boleh ditipu oleh syaitan. Pada dirinya dia tak ingat dia masih boleh dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia terus dia ingat dia menyandang aja. Dia lupa akan status diri dia. Dia apa lagi dia nak ingat kebesaran Allah Ta'ala. Nak kembalikan kepada Allah Ta'ala. Baik ya.
Dan tiadalah atas sebenar-benar makrifat orang yang terpedaya itu dengan banyak ilmu dan banyak murid dan banyak ibadat. Kerana iblis itu adalah yang mengajar di dalam langit akan segala malaikat. Iblis dulu ustaz tu. Dia dulu ustaz, muridnya malaikat tau. Iblis dulu kiai besar. Ngajarnya di mana? Madrasah mana? Di parit mana? Parit langit. Begitu ya Allah. Madrasah parit langit begitu ya. Dia punya murid-muridnya siapa? Malaikat tau iblis tu. Seram ya. Seperti mengajarkan ibadat serta malaikat 40,000 tahun. Kemudian pada akhir pekerjaannya menilai ia kepada dirinya dan kepada ibadatnya dan meninggalkannya akan suatu suruh daripada suruh Allah Ta'ala. Maka jadi ia daripada orang yang dilaknatkan dan yang ditolakkan daripada pintunya selama-lamanya. Ada murid tak? Ada. Ada ilmu tak? Ada. Ada amal tak? Ada. Ada position tak? Ada. Tetapi dia ternyah ya. Kerana apa? Bergantung dia pada kebolehan dia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan taklah jauhkanlah kita daripada penyakit hati yang dahsyat ini ya. Penyakit hati, tipu daya, istidraj. Diletakkan bab ini pada hujung-hujung. Dah bab sembahyang, dah bab ikhlas, dah bab apa keluar, hujung-hujungnya jangan tipu daya kalau kau dah jadi baik sekalipun. Apalagi kita ni memang belum menjadi baik. Dah jadi baik pun sudah jangan terkena tipu daya. Apalagi kita memang confirm belum jadi baik. Confirm tuan-tuan, confirm kita belum baik. Confirm kita masih jahat. Confirm mata kita masih banyak dosa. Confirm mulut kita masih tak banyak zikir. Confirm kita masih kurang puasa. Confirm umur kita ilmu kita masih cetek. Confirm kita tak banyak sembahyang sunat. Confirm wudu kita pun belum cover semua sunat-sunatnya. Confirm akhlak kita jelek. Itu confirm. Itu dah tentulah. Itu dah pasti ya. Atas apa yang telah kita lakukan, itu adalah anugerah Allah Ta'ala untuk hamba yang jahat ini. Maka kita mohon dipandang dan diterima oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dalam belajar bab-bab gini pun kita jangan ngada-ngada. Bab-bab gini tak banyak orang belajar tau. Tak banyak orang mengajar tau. Jarang-jarang. Astagfirullah. Jadi bangga. Macam ada orang dia sembahyang, baik sembahyangnya, bacaannya baik, geraknya semua baik. Maka orang bilang, oh Pak Imam punya sembahyang betul-betul buat saya khusyuk ya. Bacaan Pak Imam bagus, gerak Pak Imam bagus. Kau belum tengok hati aku lagi. Hati aku lagi bersih, khusyuk. Allah. Kau belum tengok hati aku lagi. Itu baru pergerakan aku, baru bacaan aku. Kau belum tengok hati aku lagi. Hati aku macam kau dah sembahyang betul-betul munajat. Astagfirullah, Pak Imam ni Allah besar penyujuk. Apa yang orang tak nampak pun dia nak ceritakan dengan orang. Astagfirullah, tengok betul Pak Imam ni rupanya bukan baik ya. Na'udzubillah. Terima kasih.